وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dapat sambung lagi pengajian kitab Kashful Ghaibiyah. Dan kita dah sampai pada muka surat 56. Oh, Dajjal. Kita buat Dajjal. Fasl. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani iyaya wa iyakum bi ilmihi wa barakatih. Faslun. Bermula inilah satu pasal pada menyatakan Dajjal. Allah, ya. Fitnah di akhir zaman. Ya. Dajjalun ni, makna Dajjalun tu satrul kidbi bil haq. Dajjal tu sendiri, makna Dajjal tu menutup kepalsuan, kebohongan dengan kebenaran. Apa maksud tu? Satrul kidbi bil haq. Dajjal dia macam, dia tutup yang palsu tu dengan yang benar. Nampak macam benar, macam dia lah. Bila kita tengok betul-betul, dikaji, bohong. Ni susah ni zaman akhir ni. Banyak benda bila dah dekat zaman Dajjal, dia akan nampak kesamar-samaran. Kita jadi bingung, betul ke tak betul? Sekali tengok macam betul, bila kita tengok betul-betul tak betul. Macam-macam lah zaman ni. Kita pun ni pening, betul ke ni? Konspirasi ke ni? Iya ke? Tak tahu. Tu zaman Dajjal. Zaman Dajjal, fitnah Dajjal. Ketahui olehmu bahawasanya mereka itu, siapa mereka itu? Para ulama, para pengkaji sejarah, bersalah-salahan, banyak berbeza pendapat pada tempat keluar Dajjal. Mana tempat keluar Dajjal? Bagaimana kita dah belajar tentang Imam Mahdi, ya, tak banyak sangat khilaf kat mana keluar itu. Tapi tentang Dajjal ni banyak khilaf kat mana keluar dia. Maka telah berkata suatu kaum, keluar ia Dajjal daripada pihak masyrik, belah timur daripada bumi Khurasan. Dan berkata satu taifah pula, keluar ia daripada bangsa Yahudi di negeri Isfahan. Ni semua belah-belah Iran, belah-belah situ. Dekat bahagian tu. Katanya kat situ. Tu belah-belah Syiah ni, Wahabi, Syiah ciptaan dia tu. Semua menyesatkan tu. Semua pening. Nampak macam benar tapi salah. Dia keluar kat situ. Dan berkata satu kaum, keluar ia daripada bumi Kufah, dan bersalah-salahanlah pada orang yang mengikutnya. Beza pendapat. Kata Kil, Yahudi. Dan segala khilaf pula orang tentang siapa pengikut dia ni. Siapa orang yang mengikut Dajjal ni? Kata setengah pendapat, yang ikut dia orang ni Yahudi. Ni first kali. Dan mereka menanti Al-Masih, Mesiah itu, yang menjadi ketua dia orang Mesir tu Dajjal. Ini paling kuat pendapat, yang antara yang paling kuat sekali. Pengikut yang paling banyak, tegar sekali, Yahudi. Dan segala perempuan yang berzina, dan segala anak-anak mereka itu. Artinya segala anak zina. Allah, akhir zaman banyak anak zina. Tak kahwin berzina dapat anak, tak kahwin berzina, yang kahwin tak dapat anak lah. Berzina banyak anak, mengambil anak. Anak-anak zina ni besok tentera Dajjal. Bukan semua dah, banyak kan. Maka kata Kil, kata setengah pendapat, yang kebanyakannya mengikutnya
Yahudi. Orang Yahudi. Jadi apa yang berlaku sekarang ni semua proses untuk membenarkan sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua proses benda nak berlaku tu. Pelan sikit. Telah berkata Arif Sya'rani, diriwayatkan bahawa seorang laki-laki datang ia akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sembah ia, ya Rasulullah, khabarkan alihmu akan daku daripada Dajjal. Artinya cuba kau cerita, ya Muhammad, siapa Dajjal ni? Adakah dia ni daripada anak Adam, ataupun Dajjal ni daripada anak keturunan Iblis? Dia orang tanya Rasulullah, Dajjal ni manusia ke keturunan Iblis, setan? Siapa dia? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dianya Dajjal tu daripada anak Adam dan ibunya pula daripada Iblis. Ni satu kaum campur. Iblis campur anak Adam, Iblis dam. Iblis dam. Iblis campur Adam. Allahu akbar. Ya, campur. Habis Iblis ni jantan ke betina? Iblis ni jantan ke betina? Satu kitab tu saya baca tu, Iblis ni dia jantan tak, betina tak? Di kaki dia tu, kaki kanan ada kemaluan laki-laki, kaki kiri kemaluan perempuan. Dia kocok dua tu. Awak nak? dia kocok dua kaki dia ni. Lepas tu dia buat nak keluar setan. Keluar anak dia. Wallahualam. Salah seorang anak dia tu Dajjal. Tapi yang Dajjal ni special. Bukan dia dengan diri dia, dia dengan anak Adam. Campur dua. Manusia campur Iblis. Lahirlah Dajjal. Sifat dia tu. Lepas tu dia kata apa lagi? Dan ia daripada agama kamu, hai jemaah Yahudi. Allah, daripada Yahudi. Daripada situ muncul dia kat situ. Dan inilah memberi faedah ia akan bahawa orang bertanya itu orang Yahudi. Maknanya siapa yang tanya tu? Orang Yahudi lah tanya. Sebab dia kata daripada keturunan kamu, dia datang daripada kamu, Yahudi. Yang tanya tu Yahudi lah. Ayat Nabi, ilmu Nabi, benda tak berlaku lagi atau dah berlaku, dia tahu. Allah khabar kat dia. Lepas tu kalau kita tengok dalam kitab Al-Quran sendiri pun, surah Baqarah tu, ya Allah, bila kita baca tafsir tu, semua cerita buat perangai Yahudi. Ya waddu, yang kasih mereka itu, ayyaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang Yahudi ya waddu, kasih mereka itu, ayyaruddunakum, bahawa mereka terbalikkan kamu, dia murtadkan kamu sesudah kamu ni beriman. Dia suka-suka tu. Lau yaruddunakum min ba'di imanikum kuffarun. Kenapa? Hasadan, dengki min ba'di ma yatabayyan min ba'di ma yatabayyana lahumul haqq, sesudah nyata pada mereka kebenaran Rasul. Taurat cerita dah, Nabi Muhammad tu tahu dah. Habis kenapa tak nak ikut? Dengki. Kenapa Nabi akhir zaman tak daripada kalangan kami? Terpangai dia tu, Yahudi. Dan memang logik kalau kita kata pada pandangan adatnya, Dajjal ni daripada keturunan dia, ketua dia Yahudi. Jadi dia jaga sikit, berhati-hati. Lepas tu dia kata apa lagi? Dan telah berkata Al-Arif ni ma'arif billah, ini Abu Wahab Syarani, telah berkata setengah ulama
bahawa Dajjal itu tiada beranak. Dia tak ada anak. Dajjal dia tak ada anak. Dan lagi diberanakkan akan dia pada akhir zaman. Dia tak beranak tapi dia dilahirkan. Dia dizahirkan pada akhir zaman. Dia tak beranak tapi dia ada mak ayah. Tadi mak ayah dia tu dah Iblis. Mak dia Iblis, bapa dia anak Adam, tak tahu siapa. Telah berkata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, qaul yang pertama itu yang as-sahnya apa dia? Iaitu Dajjal itu sudah diberanak orang kan. Ini lebih as-sah. Pendapat yang paling kuat, Dajjal ni dah lama wujud dah. Cuma dia letak kat satu pulau yang tak tahu kat mana. Tunggu masa je nak keluar. Itu yang paling as-sah. Yakni sudah wujud daripada zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Dah ada dah zaman Nabi lagi. Ni kaul yang as-sah. Dan telah berkata Al-Arif Abdul Wahab Sya'rani pula, dan sungguhnya bersalahan segala manusia pada pekerjaan Dajjal akan sebagai ikhtilaf yang amat banyak. Orang banyak bahas siapa Dajjal ni, apa dia buat. Tapi kalau pasal Imam Mahdi ni kurang sikit. Tapi kalau pasal Dajjal, banyak betul khilaf, banyak pendapat, ya? Kerana barang yang telah jatuh, yang berlaku atas dua tangannya, yang berlaku pada diri dia tu, daripada segala perkara yang mencarikan adat, yang bernafi hal kazzabin, serta bahawasanya ia sangat mendusta. Maknanya dia ni, Dajjal ni, dia banyak keistimewaan dia, banyak istidraj, perkara mencari adat yang dia boleh buat. Dia boleh menurunkan hujan, dia boleh bagi mati, dia boleh hidupkan orang. Allah bagi dia semua tu. Seolah-olah dia mempunyai sifat kudrat dan iradat Allah tu. Tapi yang dia tak ada apa? Dia tak ada sifat salbiah. Betul, dalam tauhid tu salbiah tu penting. Apa sifat salbiah tu? Sifat yang menafikan sifat tidak layak bagi Allah. Berapa sifat salbiah? 5. Apa dia? Qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadith, qiyamu bi nafsi, wahdaniyah. 5 ni tak ada pada Dajjal. Tak ada langsung. 7 sifat makni seolah-olah Dajjal ada. Dia ada kudrat, dia ada iradat, dia ada ilmu yang hebat. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, dia hidup gagah. Dia samak, dia mendengar, cakap dia jauh pun dia boleh dengar. Basar, penglihatan dia tajam. Kalam, cakap dia menggegarkan langit ni. Tapi dia tidak bersifat mukhalafatuhu lil hawadith. Dia tak ada kidam, dia tak ada baqa. Dan antara 5 tu salbiah yang paling menonjol yang Nabi ajar kita ialah dia tidak bersifat mukhalafatuhu lil hawadith, bersalahan bagi segala yang baru. Tapi Nabi tak cakap macam tu. Nabi ajar simple dia. Kau tengok mata dia, lakinnahu a'war, sebelah buta, sebelah celik. Kalau dia Tuhan, celiklah dia dulu. Maksud dia apa? Maksudnya ada sifat kekurangan pada Dajjal itu. Tapi yang pelik Wahabi baca je ada tu. Dia faham ke lain tak? Lakinnahu a'war, akan tetapi dia sebelah mata dia buta. Maka para puak Wahabi faham mana? Maknanya Tuhan ni 2 biji mata. Maksud Nabi, si beza Dajjal dengan Tuhan, Dajjal 1 mata, Allah 2 biji mata. Ahli sunnah wal jamaah bukan gitu. Itu Nabi nak mengajar sifat mukhadafatuhu lil hawadith. Tak serupa Tuhan dengan Dajjal. Dajjal tu bersifat kekurangan, Tuhan itu bersifat kesempurnaan. Ni yang untuk diajari Nabi. Tapi simple lah, mudah, dah kecil faham. Lepas tu banyak pengikut Dajjal ni yang tidak tahqiq sifat salbiah Tuhan. Mereka yang tak betul-betul faham, yang tak konsisten mengiktikad Tuhan ni
mukhalafatul hawadith. Tuhan ni kidam, Tuhan ni bakok. Tak mesra dengan hati dia tu. Jadi bila Dajjal ni tunjuk kudrat dia, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, terpegunlah dia, terlupa di sifat salbiah. Banyakkan pengikut-pengikut yang mengikut Dajjal ya. Seperti mana yang tercatat dalam kitab Ad-Durrus Thamim ya. Lepas tu kata apa lagi? Tu dia. Telah berkata mencarikan adat yang bernafi hal kadzabin. Jadi bila tengok dia boleh buat benda-benda magic, seolah-olah dia ni bukan orang yang berdusta. Itu masalah. Nampak hebat. Betul lah tu. Ni Dajjal ni sama ni. Dia boleh turun hujan lah. Betul lah, hebat lah. Betul lah ni. Lepas tu dia kata apa lagi? Telah berkata setengah ulama dan yang di sisiku, bahwasanya fitnah yang mencoba oleh Allah dengan dia akan segala hambanya yang mukminin, maka dibinasakan Allah akan orang yang binasa ia daripada nyata-nyata, dan menghidup ia akan orang yang hidup daripada nyata-nyata. Maknanya dimatikan orang tu jelas-jelas, hidup jelas-jelas. Allah akan binasakan tu ketika itu. Sebab Allah nak tengok siapa yang terikut dengan fitnah Dajjal ni, siapa yang selamat, siapa yang betul-betul iman dengan Allah. Maka kata dia, sungguhnya dicoba Allah akan kaum Musa pada zamannya dengan anak lembu. Fitnah ketuhanan dia tu, cobaan ketuhanan lah. Zaman Nabi Musa dicoba dengan anak lembu. Habis ramai yang tergolek, ramai yang fail, sikit yang selamat. Kemudian maka boleh fitnah dengan dia oleh segala kaumnya. Habis ramai yang terkeliru. Maka binasalah mereka itu. Setengah kaum kata 70,000 orang yang mereka tu faqtulu anfusakum. Kalau kamu nak taubat, bunuh diri kamu sendiri. Habis sok. Sebagainya Allah selamatkan, Allah terima taubatnya. Yang setengah tu mati. Macam ramai kaum Nabi Musa tu, tiada anak lembu ya, patung anak lembu. Maka binasa mereka itu, dan lepaslah oleh orang yang ditunjuk akan dapat petunjuk selamat oleh Allah, dan memeliharakan dia daripada mereka itu. Inilah sekaliannya dibinakan atas qaul yang asah daripada wujudnya Dajjal di dalam zaman hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiada bahawasanya lagi akan beranak pada akhir zaman. Memang dah beranak dah. Ini pendapat yang pertama. Dia memang dah beranak dah, memang dah ada, cuma belum zahir. Macam juga Nabi, macam juga Imam Mahdi dah lahir tapi tak zahir. Serupa dua-dua ni. Telah berkata Wahab bin Munabbih, bermula alamat keluarnya Dajjal itu. Semalam dulu minggu lepas kita belajar alamat nak keluar Imam Mahdi ni, ialah berlakunya 2 gerhana dalam sebulan Ramadan. Gerhana bulan, gerhana matahari pernah berlaku. Antara tanda-tanda ciri-cirinya dia dah lahir, cuma belum zahir. Macam-macam pelik-pelik kan baru ni. Masjidil Aqsa turun salji pula dah. Yang pelik-pelik, yang kita tak faham fenomena alam tu. Yang ni pula alamat dia keluar, bahawa bertiup angin yang sangat keras, seperti barang yang bertiup pada hari kaum Ad. Makna tercabut habis semua. Kaum Ad tu sampai hancur, sorsorin kan. Angin sorsor ni sampai gunung tu, dia buat rumah kat gunung. Bukan rumah pakai besi, gunung tercabut, hancur dia Tuhan dengan anginnya. Jadi bila nak keluar Dajjal ni, besok akan berlaku angin kencang, sekencang-kencangnya. Petang tadi ada sikit kan, macam nak peting beliau sikit. Belum lagi kot. Ini betul-betul kuat ni. Tapi Allah ni bila dia nak bagi satu benda besar, dia bagi sikit-sikit tu, seluruh hak besar tu muncul. Dan alamat demikian itu, tanda lagi, meninggal oleh manusia berbuat kebajikan. Ramai orang tak buat baik dah. Dan meninggal mereka itu akan menyuruh dengan ma'ruf
dan meninggalkan menegah daripada fahsyak mungkar, dan menumpah darah, menghalalkan zina dan meminum arak, dan masyhur segala laki-laki bermain liwat. Banyak gay banyak, LGBT kan. Dia bila nak akhir zaman tanya Dajjal nak keluar ni, dia kata sini banyak lelaki sibuk bermain liwat. Bahasa kita, bahasa moden, banyak transgender, banyak lesbian, LGBT. Dia dah sampai peringkat dia nak mengesahkan undang-undang tu. India dah dulu kan. Turki asyik baik tak dulu ni. Dia akan cuba setiap negara dalam dunia, dia akan cuba cuba setiap negara ni memberi ruang pada puak LGBT ni. Allah, apa nak ya? Lesbian, bisexual, gay, bisexual, LBG, gay, T, transgender. Tukar kemaluan. Na'udzubillah min zalik. Jadi memang kata ni tanda tu rupanya. Itu tanda Dajjal nak keluar. Memang akan berlaku macam ni. Tak usah terkejut. Bukan maknanya tak usah terkejut besok kita jadi macam tu pula. Ni alamat Ustaz, nak buat macam mana? Jangan salah faham ni. Jangan kita jadi macam tu. Tapi kalau dulu kita dengar benda ni jarang-jarang sangat, aib sangat satu kampung tu kalau ada maknyah ni. Sekarang ni kita bersuara, kita salah pula dah. Ada pula yang backup pula. Ada grup dia pula. Kuat. Dia kuat, dia ada persatuan dia pula. Dia angkat orang ni. Memang ni tanda dia nak keluar, sibuk sekali lelaki bermain liwat, maknanya jadi gay dengan laki-laki, seperti berbuat kaum Lut. Jadi halal belaka. Benda tu jadi macam tak salah, normalisasi. Maka pada ketika demikian itulah keluar Dajjal di atas himar yang buta. Allah. Masa tu ketika LGBT ni dah ramai, dah kuat, kita pun dah tak boleh nak buat apa-apa dah. Undang-undang dia pun dah disahkan. England dah jalan dah. Rumah saja tu kalau di England kat sekolah tu, setiap sekolah wajib ada seorang lesbian guru dan seorang guru gay. Lepas tu mana-mana sekolah anak murid tu kalau tengok dia geli dah, siap. Nanti dia akan mengadu. Lepas tu dia akan dia punya cikgu pemeriksa akan datang. Kenapa anak murid ni jadi macam ni? Kenapa dia boleh gigit tengok lesbian? Kenapa fikiran dia tak terbuka? Tu kat sana. Dan itu akan terjadi di sini. Sikit. Agama ni dihimpit, hilang. Pengaruh agama ni jadi kolot. Siapa pegang agama ni kolot. Dicantas. Terutama yang tradisional. Dia tak suka yang tradisional. Sebab tradisional ni dia pegang betul. Dia tak ada kompromi. Yang moden ni liberal. Boleh, kalau kalimat Allah nak pakai apa boleh. Nak pakai baik-baik lah. Kita tak ada. Tak boleh. Tak boleh transgender. Tak ada bagi can. Jadi orang tak nak tu. Tapi yang macam ni sikit lah. Berapa kerat ni. Itu tanda. Ya. Na'udzubillah min zalik. Lepas tu dia kata apa lagi? Jadi bila semua tu dah banyak, dah berluasa, ketika itu keluar Dajjal, menaiki di atas himar yang buta. Mata lagi keji mukanya, panjang hidungnya, lagi terpotong ekornya. Allah. Tengkuk belakangnya keluar daripada Dajjal itu segala ular dan kala jengking, sertanya sekalian alat senjata. Maknanya rupa pelik tu. Pelik-pelik rupa. Hodoh tu rupa dia tu. Tu filem-filem Hollywood tu yang buat tu. Tu semua ada tu. Ada maksud sebalik tu. Lord of the Ring lah semua. Kita tengok karakter-karakter yang dia taruh tu. Kita baca kitab kan ada lebih kurang. Macam digambarkan tentang Dajjal. Rupa-rupa dia tu. Bentuk-bentuk dia tu. Yang tengok ni. Muka buruk, panjang hidung, terpotong ekornya. Rupa himar tu. Buta mata sebelah.
Bongkok, bukan tengkuk tu, bongkok belakangnya, bongkoknya tu. Tu himar dia. Keluar daripada Dajjal itu segala jenis ular, segala jenis kalajengking, sertanya sekalian alat senjata, pedang, macam-macam lah, apa saja senjata. Dan memanjang ia akan tangannya, mencapai ia akan awan, dan mengarum ia akan laut daripada panjangnya. Tinggi, pegangnya awan, kaki dalam laut. Ini rupa asli Dajjal. Jadi ada orang kata ni mungkin metaphorical, Ustaz. Ini semua kiasan ni, macam ni, macam tu. Maka kebanyakan ulama' menyatakan kita ni, kita nak kata Dajjal, dia dua tu, Dajjal gimmick, Dajjal real. Saya tak tahu bahasa apa nak pakai ni. Dajjal yang sebelum Dajjal sebenar ni keluar, dia ada sifat-sifat Dajjal ni. Orang-orang yang bersifat dengan sifat Dajjal ni ramai. Yang penipunya, yang macam ni, yang berbelitnya, yang macam dia nak sampai tu, nak sampai ke puncak tu. Sampai pada puncak, ni Dajjal yang sebenar. Jadi banyak orang takwil Dajjal ni, Sai Baba, rambut dia afro macam Dajjal lah, mata dia macam ni, Amerika tu Dajjal lah. Boleh, tapi jangan menafikan Dajjal yang sebenar. Itu semua adalah gimmick. Sebelum muncul Dajjal sebenar ni, sifat dia keluar ni. Orang yang berperangai Dajjal ni akan keluar sikit sampai esok jadi satu lembaga yang besar ni, yang dah hadir. Malaikat apa tadi kata apa lagi? Bila dah keluar tu, tangan dia panjang sampai ke langit, mengaruh dalam laut, dia jalan kaki dia sampai dalam laut, dan tiada mengikut akan dia daripada segala binatang. Yang ikut dia siapa? Kucing tak ikut, semua lari, melainkan himar. Himar punya kedai. Dan kebanyakan tenteranya itu segala anak zina dan ahli adab. Ahli adab, tak tahu siapa tu. Dan orang yang celaka dan tukang-tukang sihir. Ni satu gini. Dia dah akhir zaman ni sihir pun banyak. Sikit-sikit kes sihir, sekejap sihir sana, sihir sini, ilmu-ilmu hitam pula. Dan adapun segala orang yang mukminin, maka jadilah mereka itu dalam kedukaan, susah hati, dan kepicikan, dan kerusingan, kerana meninggalkan mereka itu akan masjid, dan diam mereka itu di dalam rumah mereka itu, daripada kerana kafir ini. Jadi kita kalau tengok macam sekarang ni, seolah macam Tuhan bagi kita ni gimmick pula dah. Training duduk rumah, COVID-19 tak boleh keluar, duduk rumah, akan keluar balik. Selang 2-3 bulan, kes naik, duduk rumah, latihan, duduk rumah. Besok Dajjal keluar, besok macam tu. Dajjal keluar, lari duduk rumah. Nak lagi mana? Tak pergi masjid, tak ada pergi masjid, dikawal ni semua, sikit. Kalau kita nak kenakan dengan apa yang berlaku ni, kena yang had dalam kitab ni. Belum lagi, tapi dah ke arah tu. Nak pergi masjid pun sekat-sekat, kejap boleh, kejap tak boleh, kejap banyak ni, kejap dia. Dan dia mereka itu dalam rumah mereka itu, daripada kerana kafir ini. Siapa tu? Kerana adanya Dajjal ini. Bermula matahari itu naik dia dalam demikian hari itu, atas beberapa warna yang bersalah-salahan, sekali-kali merah menyala, sekali-kali putih, sekali-kali matahari naik hitam pula, dan segala kuning, sekali-kali kuning, dan bumi pula bergerak-gerak, kejap-kejap gempur, kejap-kejap gempur. Dan segala muslimun sabar mereka itu, hingga mendengar mereka itu dengan datang Imam Mahdi. Maka sukalah mereka itu dengan datangnya. Dia hancurlah dunia ni, zaman Dajjal ni, berlindung. Sampai Nabi suruh minta a'udzubika min fitnati masjid Dajjal. Ya Allah, aku berlindung dengan fitnah Dajjal ni. Jangan buat main Dajjal tu. Dan dia kata lagi, dan tersebut di dalam risalah Syekh Saban, di dalam Musnad Imam Ahmad daripada hadis Jabir, keluar Dajjal itu dalam masa ringan daripada agama. Apa maksud ringan daripada agama ni? Agama diringan-ringankan. Orang tak berapa peduli agama ni.
Dianggap remeh agama ni. Dan membelakangkan daripada ilmu 40 malam, meratakan dan membelakangkan daripada ilmu. Titik situ. Ilmu orang tak peduli, hak mengaji pun orang tua-tua je, orang tak reti. Hak pandai-pandai semua tinggalkan ilmu agama. Lagi ketika tu 40 malam meratakan pada segala bumi. 40 malam rata habis bumi. Bermula sehari daripadanya 40 hari itu seperti setahun. Hari yang kedua pula seperti sebulan namanya. Hari yang ketiga seperti satu Jumaat seminggu. Ni banyak ada yang selalu kita ulang-ulang ni. Dan bermula segala harinya itu seperti kamu inilah. Dan baginya himar yang mengendarai akan dia. Bermula barang yang antara dua telinganya itu. Himar tu antara dua telinga tu 40 hasta. Tu dia. Telinga siapa ni? Telinga Dajjal ni. Antara dua telinga Dajjal ni 40 hasta. Telinga ni nak sampai telinga sehari 40 hasta, bayangkan tu. Ni satu hasta 40 kali ni. Maknanya telinga di ujung sana sampai ujung sana tu telinga. Telinga kiri, telinga kanan dia macam tu. Rupa Dajjal lah selalu 40 hasta. 40 hasta. Terbayangkan tu. Itu bawah kepala dia tu. Maka berkatalah ia bagi segala manusia, aku Tuhan kamu. Dan padahal Tuhan kamu itu tak buta. Tersuratlah antara dua matanya itu kafir, membaca akan dia oleh tiap-tiap mukmin yang menyurat dan yang tiada menyurat. Siapa yang terhenti baca, tak terhenti baca, boleh nampak. Orang beriman pandangan cahaya nur, nampak tulisan kafir, kafara tu kat kata dahi dia tu. Orang fasik, orang kafir tak nampak, kita nampak. Tu kata Dajjal tu. Orang reti baca, tak reti baca nampak, boleh baca. Akan tiap-tiap menyurat mukmin yang menyurat dan yang tidak menyurat, datang ia akan tiap-tiap air dan segala jalan, melainkan Madinah dan Mekah dia tak boleh masuk. Telah menegah akan keduanya oleh Allah Ta'ala atasnya, dan telah berdiri segala malaikat dengan pintu keduanya, dan serta beberapa bukit daripada roti. Jadi dia malaikat berpusing keliling, mengawal Madinah, mengawal pintu-pintu Kaabah, pintu-pintu Makkah, dan serta beberapa bukit daripada roti. Bermula segala manusia itu dalam kelaparan, melainkan orang yang mengikut ia akan dia. Siapa nak ikut dia, ambil dah, ada roti ni, bukit roti ni, boleh makan. Dan sertanya ada dua sungai. Sabdanya, aku yang terlebih mengetahui dengan keduanya itu daripada Dajjal itu. Kata Nabi, aku lebih reti, aku lebih tahu sungai mana yang betul. Satu sungai dikatakan syurga, yang satu sungai dikatakan neraka. Maka barang siapa masuk ia akan dia, yang dinamakan ia akan dia dengan syurga tu, maka iaitulah di dalam neraka pada hari akhirat. Siapa yang masuk ia akan dia, yang dinamakan akan dia akan neraka, maka iaitulah dalam syurga pada hari akhirat. Jadi dia boleh buat syurga pula. Yang kau nampak syurga tu sebenarnya neraka, yang kau nampak neraka tu sebenarnya syurga. Terjun dalam neraka. Perintah Nabi besok bila Dajjal datang, bawa dua sungai ni, sungai daripada neraka, sungai daripada syurga ni. Yang kau nampak neraka tu, itulah yang sebenar. Ketika berdepan tu, adakah kita ketika itu nak berpegang dengan sabdaan Nabi SAW suruh terjun dalam yang neraka tu, atau kita nak ikut kepala otak kita? Iya ke? Nampak itu api tu, tapi yang tu itu lagi okey, sedap air sungai. Ini syurga ni, tak apa, ayolah kau Tuhan lah, ngaku je dah, kita masuk sini. Yang kau masuk situ tu, kata Nabi, itu sebenarnya neraka. Dipamerkan kau macam syurga, besok ke akhirat masuk neraka. Yang kau nampak macam neraka, ni sebenarnya syurga. Campak dah dirimu dalam neraka. Neraka buatan Dajjal tadi ni. Sanggup kita ketika berdepan tu? Sekarang pun dia cakap, kita dah ada teori dah. Dah belajar Ustaz? Belajar belum berdepan lagi.
Dah berdepan esok, kita kasih Rabiah kata gini, yang mana ni, yang mana ni? Itu jam. Semua cik sopan. Itu besok dah. Tak kita tentu. Yang main uji dek Tuhan esok. Tengok jemaah masuk mana. Jangan ikut orang, ikut ilmu ni yang tahu ni. Lepas tu dia kata apa lagi? Sikit lagi. Dan serta dia kata Nabi kata aku lebih tahu kata. Yang ditunjuk tu yang mana yang betul? Nabi kata. Nabi. Lepas tu dia kata apa? Dan bangkitlah sertanya beberapa syaitan, kata Nabi, yang berani-berani, dan sertanya fitnah yang amat besar, yang menyuruh ia akan langit itu hujan, maka hujan dia antum tira fatum tir hujan. Langit hujan turun pada barang yang melihat oleh manusia. Maksudnya nampak hujan turun. Dan membunuh ia akan nyawa, dan menghidup ia akan dia. Macam ahli sihir betul. Mati kau, mati. Hidup kau, hidup balik. Manusia tengok, Tuhan inilah Tuhan. Yahudi, inilah Tuhan yang kita tunggu ni. Melainkan orang yang sudah meyakini dan memahami sifat salbiyah, kidam, baqa', mukhalafatul lil hawadith, qiyamu bi nafsih wahdaniyah. Yang ni. Ini tak baik. Sehebat mana pun mereka kudratnya itu, iradatnya itu, kalau tidak ada 5 salbiyah bukan Tuhan. Dia tepis lah. Tepis lah. Itu jam pun nampak sifat 20. Tapi kalau takat tahid 3 tu, tak ada tu. Uluhiyah ada, rububiyah pun ada. Tuhan ada ni. Tak cukup. Takat belajar tahid 3 tu nak berdepan dengan Dajjal tak cukup. Tak tahqiq salbiyah tu. Ni bukan Tuhan. Lepas tu dia kata apa lagi? Dan lagi dia kata, lepas tu dia kata daripada Dajjal yang menyuruh berbuat dan membunuh ia, maka berkata ia, adakah berbuat seumpama ini? Adakah orang boleh buat macam ni? Melainkan Tuhan yang boleh buat macam ni, kata dia. Kata siapa? Kata Dajjal. Maka larilah segala manusia kepada bukit Dukhan dengan negeri Syam, Syria tu. Dia hasarlah ia akan mereka dikepung. Hasar mana kepung? Dikepung orang beriman, bersangatan kena hasar. Yang orang beriman semua lari kat bukit, tentera Dajjal kepung. Dan tersebut dalam riwayat bahawa Dajjal itu keluar ia daripada negeri Asbihan, dan sertanya 90,000 daripada Yahudi. Dan ialah yang terlebih sangat fitnah atas segala manusia. Namanya Masih dengan hak yang tiada bertitik, Al-Masih, kerana bahawasanya meratakan ia akan muka bumi dalam 40 hari. Jadi ni kenapa nama pasal tak, kalau Nabi Isa Al-Masih, Dajjal pun Al-Masih juga, tapi ada beza. Masih daripada kata-kata masaha, sapu. Kenapa Nabi Isa nama dia Al-Masih? Kerana sapuan ajaib. Isa ni dia punya mukjizat dia kat tangan ni. Bila dia sapu mata orang buta, celik. Orang sakit kusta, bismillah, pegang, sembuh. Dajjal pula, dia punya kehebatan dia tu, dia boleh masih, dia boleh ratakan muka bumi dengan tentera dia tu. Zap dia tu, rata habis, hancur bukit-bukit kau ni. Atau masih dia sapu bersih. Dan masih juga dengan makna mamsuh, terhapus sebelah biji mata. Itu makna Al-Masih. Dia kata apa lagi? Jadi sama-sama makna masih, tapi masih dengan makna lain. Dengan bukan masih hak, tak ada titik. Kerana bahasa merata ia akan muka bumi dalam masa 40 hari itu, bumi ni habis, flat terus, hancur semua. Dan dinamakan pula dengan Masih pakai kha. Dajjal Al-Masih pakai kha dengan bertitik, kerana bahawasanya hilang salah satu daripada 2 matanya. Dalam masakha makna yang diubah bentuk dia tak sempurna. Masakha, Masih, mamsuh, mamsuhul ain. Dan tiada tetap butanya, maka terkadang-kadang pada mata kanan dan terkadang-kadang pada mata kiri. Menarik ni. Kita ingatkan mata kanan buta itu tak ada, kadang-kadang mata kanan buta kiri. Sekejap kiri kanan pula buta. Pelik Dajjal ni.
Berubah mata buta tu. Dan baginya beberapa bukit. Kenapa? Daripada biji-bijian makanan hingga kacang pul, dan sertanya rupa syurga dan sertanya rupa neraka, maka neraka itulah syurga, syurga itulah neraka. Yakni orang yang masuk neraka Dajjal itu sebenarnya masuk ia syurga akhirat. Orang masuk syurga Dajjal tu masuk ia neraka akhirat. Menyuruh ia akan bawa langit itu hujan, maka hujan pun turun. Menyuruh ia bumi itu bawa tumbuh, maka tumbuhlah ia. Masuk ia akan sekalian kaum, sekalian bumi, melainkan Baitul Muqaddis dan Makkah dan Madinah dan Jabal Tur. Keluar baginya oleh seorang laki-laki daripada ahli Madinah. Maka berkata Dajjal itu bagi laki-laki itu, adakah engkau beriman dengan aku? Maka jawab ia, tiada, aku beriman dengan engkau. Maka disuruh bunuh ia akan dia. Kemudian maka menghidup ia akan dia dan berkata ia baginya, adakah engkau beriman dengan aku? Maka jawab laki-laki, tidak, aku tak beriman dengan engkau. Tiada bertambah aku kepada engkau melainkan yakin pada engkau itu dusta. Maka mencampaklah ia akan dia ke dalam api. Maka jadilah ia atasnya syurga. Kata Qil bahawasanya laki-laki itulah Nabi Khidir alaihi salam. Dan sahihnya bahawasanya lain daripada Khidir. Jadi ini ada khilaf, siapa laki-laki itu? Ni hadis Bukhari ni. Hadis Bukhari, Imam Ibn Hajar membahaskan hadis itu dengan panjang lebar. Kalau dalam kitab hadis tu, dia cerita dia bila Dajjal keluar, laki-laki ni pergi ke depan dia. Betul, laki-laki tu berkata, Haddathana. Haddathana ni istilah hadis, maknanya telah meriwayatkan oleh Nabi kepada aku yang engkau inilah Dajjal. Jadi para ulama membahas siapa laki-laki ni. Dia bertemu dengan Dajjal, tapi dalam masa yang sama dia juga bertemu dengan Nabi. Kok panjang umurnya, bertemu dengan Rasulullah, bertemu pula dengan Dajjal. Sebab dia masa dalam istilah ataupun kalimat yang digunakan dalam hadis itu, haddatsana Nabi sallallahu alaihi wasallam, meriwayatkan hadis oleh Nabi. Nabi menceritakan akan aku, kau ni Dajjal. Maka jumhur ulama besar, ulama-ulama besar menyatakan tak lain tak bukan orang ni mesti Nabi Khidir. Dan itu menjadi salah satu dalil yang Khidir alaihissalam tu masih hidup berdasarkan hadis Bukhari tadi. Kerana tak ada orang yang umur panjang itu. Jumpa Nabi, ambil hadis, jumpa pula Dajjal. Ni dalam ni dia tak cerita penuh. Kita tak cerita penuh hadis tu. Tapi yang dalam hadis Bukhari tu dia kisahkan tu. Cuba tengok dalam bab Dajjal tu kat situ, kat Bukhari tu. Tengok perkataan yang digunakan dalam tu. Lepas tu dia kata apa? Betul. Jadi bila dia keluar, Dajjal bunuh dia, kerat dia dulu. Lepas tu dia sambung balik. Lepas tu kerat lagi. Lepas tu nak kerat dia tak dapat. Lepas tu Dajjal ambil dia campak Nabi. Kata setengah ulama itulah Khidir. Yang sahih ikut kitab ni bukan Khidir. Dan tiada mengerasi ia atas yang lain. Bermula awal hari daripada segala hari itu seperti setahun, dan satu hari seperti sebulan, satu hari pula semacam seminggu, dan yang tinggal daripada segala hari itu seperti hari-hari kami. Jadi maya hari pertama tu, bila dalam satu hadis gitu, bila orang keluar sembahyang tahajud, tunggu-tunggu subuh, tak keluar subuh. Lepas subuh tak keluar matahari. Betul pasal dah. Ini zaman Dajjal masa tu. Orang akan perasan pagi malam tu dia bangun, lepas tu matahari tak keluar-keluar. Malam asal tak siang-siang ni. Matahari tak keluar. Ketika tu tahulah waktu tu adalah zaman Dajjal. Tengok sahabat tanya Rasul macam mana kami nak sembahyang subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak ni dengan putaran matahari. Rasulullah kata kadarkanlah. Maksudnya kalau kau biasa sembahyang zuhur kat Malaysia ni 1.5 kau sembahyang, walaupun hitam gelap. Ketika zaman Dajjal ni matahari dah tak function. Dalam masa setahun, sehari tu masa setahun tu matahari tak function, tak keluar-keluar. Ketika tu sembahyang ikut kadar. Kadarkan masa tu. Lepas 4 jam ni maghrib, lepas ni isyak, lepas ni subuh. Ikut jam, bukan lagi ikut matahari. Kemudian kata apa lagi? Sikit lagi. Dan kami inilah
sembah mereka itu. Lepas tu, lepas 3 hari tu, barulah 37 hari lagi macam biasa, matahari keluar. Ya Rasulullah, apa kami nak buat pada segala hari yang panjang ini? Sabda Nabi SAW, kira-kirakan olehmu baginya akan segala waktu itu dengan ijtihad kamu, kerana ibadat. Pakai ijtihad lah, subuh ke apa, zuhur ke apa, maghrib ke apa. Dan dengan disandarkan kepada Baghawi cerita daripada Asma' binti Yazid Al-Ansari berkata, ia adalah Nabi SAW dalam rumahku pada satu hari, maka menyebut ia akan Dajjal. Maka sabda ia bahawa dahulu daripadanya itu 3 tahun ditahankan hujan daripada langit. Tahan yang pertama, ditegahkan hujan daripada langit. Hujan tak turun, setitik tak turun. 1 sulus hujan, dan bumi itu 1 sulus tumbuh-tumbuhan, 1/3. Dan tahun yang kedua, jadi 3 tahun. Tahun yang pertama ditegahkan hujan tak turun, 1/3 hujan. Dan bumi itu satu sulus 1/3 tumbuh-tumbuhan. Dan tahun yang kedua ditegahkan langit 2 sulus hujan. Apa tak faham ni? Tahun yang pertama 1/3 hujan tak turun, maknanya kemarau sikit. Maknanya kalau 12 bulan, 4 bulan tu hujan tak turun, lebih kurang macam tu lah. 8 bulan hujan turun, 4 bulan makanan ada, 8 bulan makanan tak keluar, pokok tanam tak keluar. Hari yang kedua, tahun yang kedua, dia 3 tahun. Tahun yang kedua tambah teruk, hujan tak turun, 2/3 ditahannya hujan. 2/3 tak turun hujan, 2 sulus. Dan bumi ditegahkan 2 sulus tumbuh-tumbuhan, 2/3 bumi ni tak keluar pokok-pokok. Tahun yang ketiga ditegahkan langit sekali-kali, maknanya tak hujan langsung. Dan bumi tak tumbuh-tumbuh, setahun kering kontam. Maka tiada tinggal segala yang mempunyai kuku yang pecah-pecah, dan tiada tinggal segala mempunyai kuku yang tiada pecah daripada segala binatang, melainkan binasalah ia. Binatang ada yang kuku terbelah, kambing apa semua tu habis mati, semua binatang, lembu mati, melainkan binasa ia. Dan bahawasanya setengah daripada sangat fitnah itu, bahawa datang A'rabi, maka berkata Dajjal itu baginya, khabarkan olehmu kandaku, jika aku hidupkan bagi engkau akan unta engkau yang mati ni, adakah engkau ketahui bahawa aku itu Tuhan kau? Maka sahut laki-laki itu, bahkan kaulah Tuhan. Sebab semua nak kelaparan, 3 tahun tak ada makanan. Maka dirupakanlah ia bagi laki-laki itu umpama untanya. Dia buat sihir macam unta dia. Terlebih elok ia barang yang ada dahulunya, nisbah yang susunya, dan tambangnya, tembuni itu. Dan datang laki-laki yang lain pula, sungguhnya telah mati saudaranya, mati dah, adik-adik aku mati, bapa aku mati. Maka berkata Dajjal tu, khabar qadimu akan daku, siapa dia bapa kau tu? Jika aku hidupkan bagi engkau akan bapa kau dan saudara engkau, adakah tiada engkau ketahui bahawasanya aku ni Tuhan? Maka kata ia, bahkan kau lah Tuhan. Maka merupa baginya oleh syaitan umpama saudaranya. Dia panggil syaitan buat rupa macam bapak dia pula. Dan keluarlah Nabi SAW kerana hajatnya. Kemudian kembali balik. Nabi tahu cerita ni, dia keluar masuk balik. Bermula kaum itu dalam duka cita daripada barang yang menceritakan ia akan mereka itu dengan dia. Maka sabda ia, jika keluar ia dan aku dalam kamu, maka aku akan menghujahkan akan dia. Dan jika tiada aku dalam kamu, kalau aku dah tak ada lagi, maka bahawasanya Tuhanku itu menggantikan ia akan ada. Tuhan aku akan selamatkan kau. Tiap-tiap orang mukmin telah berkata Asma', maka aku kata, ya Rasulullah, bahawa kami ajibkan akan sebagai ajib, heran kami. Ajib mana heran. Maka tiada kami buat roti akan dia hingga kami lapar. Betapa dengan orang yang mukmin. Maka sabda Nabi SAW, memadailah ia akan mereka itu oleh barang yang memadai akan ahli langit daripada tasbih dan takdis. Artinya apa tu? Jadi Asma' tanya, ya Rasulullah, kalau ketika itu macam mana, roti tak ada, apa tak ada, makan apa orang beriman macam tu ya Rasulullah? Rasulullah kata mereka akan makan macam mana ahli langit makan. Ahli langit makan apa? Ahli langit makan zikir dan tasbih. Maka di akhir zaman ketika itu, manusia yang beriman akan merasa kenyang dengan zikrullah, bukan lagi kenyang dengan makan, kenyang dengan zikir. Na'udzubillah. Kita zikir sampai tengah zikir apa?
Ni nak berzikir sampai hilang lapar. Kena training lah tuan-tuan. Zikrullah kena banyak lah. Wallahu a'lam. Ada soalan? Al-Masih Dajjal adalah hidup sampai sekarang dan tetap mendapat rezeki untuk hidup. Akan tetapi dia tertahan, terpenjara sehingga pada satu masa yang ditentukan di sebuah biara pada sebuah pulau di mana dia akan dilepaskan. Soalan saya pertama Ustaz, di manakah letaknya biara tu? Yang kedua, siapa yang memenjarakannya? Yang ketiga, apakah Dajjal itu anak dari seorang pemburu Yahudi yang tinggal di Madinah pada zaman Rasulullah SAW? Kalau betul, maknanya usia Dajjal ni dah 1400 tahun jangkau. Cuba Ustaz jawab tiga soalan kita. Yang pertama tadi, di manakah pulau itu? Kalau saya tahu lama, saya pergi dah. Itu rahsia Allah, tak ada orang tahu. Tapi ada riwayat, beberapa riwayat saya jumpa dalam kitab Furuq Masail, mengaji tu soal tu. Lepas tu diceritakan oleh Ibn Hajar Al-Haytami soal tentang Dajjal ni, kat mana Dajjal ni. Lepas tu Ibn Hajar Al-Haytami menceritakan tentang bagaimana ada seorang pemuda yang datang berjumpa dengan beliau, seorang nelayan, dibawa oleh ribut sampai terdampar kat sebuah pulau. Dan dia berjumpa dengan makhluk yang nama Dajjal, badan berbulu, terikat dengan rantai. Dan dia tanya soalan tu, bila kau nak keluar ni? Banyak soalan-soal jawab tu. Tapi di mana pulau tu tidak diceritakan di mana. Simpan, semua ni akan keluar besok, jangan risau. Buat masa dirahsiakan. Itu yang pertama, tak tahu kat mana biara itu, tapi memang wujud. Yang kedua apa dia? Siapa yang memenjarakan Dajjal Ustaz? Siapakah ada satu riwayat kata yang memenjarakan itu malaikat yang bawa dia tu. Ada setengah riwayat pula katakan itulah dia. Sebenarnya pada zaman Nabi Musa, dia itulah yang dia lahir tu memang malaikat diperintah Allah bawa dia ke, dan malaikat Jibril tu ajar dia tu, mengajar dia. Tapi dia punya orang kita apa, batat anak batat, tak makan saman. Cakap ni dia lawan. Jibril guru dia Jibril, tapi dia tak ikut. Sampailah dibiarkan Allah. Allah kata, hey Jibril, kau biarlah kat sini, jangan kau buat apa-apa, tinggalkan dia kat sini, ikat dia. Wallah, banyak riwayat. Itu yang kedua. Yang ketiga, kisah tu macam mana Sayyidina Umar nampak tu, Sayyidina Umar nak bunuh Rasulullah larang, jangan bunuh dia tu. Wallahu alam, sebut setengah riwayat. Dan Rasulullah kata itulah Dajjal. Saya baca ni tu memang kisah dia, budak tu rambut kerinting. Bila Sayyidina Umar tengok, inilah ciri-ciri yang Rasulullah kata tu, dan dia nak bunuh, Rasulullah larang dia. Kerana ini semua janji Allah, benda nak berlaku. Jadi ada kemungkinan itulah dia yang dinama Dajjal. Anak, sebab dia lahir di kalangan manusia, cuma dia telah bersama dengan Iblis. Iblis menyamar jadi perempuan, dia bersama, lahir budak tu, dah lahir sama Rasulullah lagi. Dan ciri-ciri dia sama macam tu. Itu yang Umar, tahu dah Sayyidina Umar tu pegang nak bunuh, tak boleh sebab kalau mati kat masa tu Dajjal tu, tak berlaku dah peristiwa ni. Tak benar lah sabda Nabi, bohong lah Nabi. Tak boleh. Semua ni dia ada masa dia, dah siap bila nak mati, bila nak jadi. Tunggu qada dan qadar Allah. Semua ada hikmah-hikmah. Maksud mak Dajjal ni perempuan yang berpayudara besar Ustaz. Payah nak jawab tu. Ya. Iblis tu lah. Maknanya dia menggiurkan mak. Fitnah tu lah, fitnah tu. Mak dia tu satu orang yang menarik perhatian, menggairahkan. Faham daripada tu dah kataan tu. Tapi tak usah fokus sangat situ dah. Maksudnya begitulah. Maknanya dia, kalau kita gabungkan dengan riwayat yang kat sini kata Iblis tu menyamar dan bersama dengan manusia tu, terpengaruh, dan akhirnya melahirkan
Dajjal. Wallahu a'lam. Ada gitu? Ikatlah anak isterimu. Itu apa tu hadis? Nasihat ulama. Bila keluar Dajjal, ikatlah anak dan isterimu. Artinya apa? Artinya kerana kita ni kadang-kadang kita dah selamat dah, anak dan isteri kita ni mudah terpengaruh. Maklumlah Dajjal ni punya keistimewaan. Anak kita lapar, isteri kita nak makan. Dajjal mentawarkan, ini gunung putih kalau kau nak, senang je, kau ngaku ke Tuhan. Budak takkan dia tak nak pula. Isteri kita, dia tengok semua orang makan, dia nak makan dah. Fitnah. Inna auladakum azwajukum fitnatun. Anak kamu dan isteri kamu tu fitnah, cobaan. Maka ikat lepas tu, simpan, jangan bagi keluar. Tahan mereka itu, latih mereka itu, pegang dengan Allah dan Rasul, itu maksud dia tu. Kerana kalau terlepas, ku anfusakum wa ahlikum nar, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Pegang, selamat. Lupakan urusan-urusan ammah, pelihara keluarga, selamatkan mereka itu. Lain. Wallahu alam. Mudah-mudahan kita sama-samalah menjaga diri. Yang ada ni sini Dajjal, tahun-tahun turunnya Dajjal Al-Masih. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitanir bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.